Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis yang dihimpunkan dalamnya hadis Bukhari dan juga Muslim. Kita telah berada pada penghujung kitab kita, iaitu bab yang ke 300 bab yang kita sebut bab apa ni? Ini hadis yang bilangannya 329 pada pagi ini, rahmat Allah, iaitu berkaitan dengan kitabul li'an, berkaitan dengan li'an. Apa dia li'an, rahmat Allah Subhanahu wa taala? Li'an maksudnya dari segi dia pecah, diambil daripada perkataan la'ana. Kalau la'ana ni maknanya tardun wal ib'ad, maknanya menolak ataupun menjauhkan. Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata li'an ini, yang dimaksudkan dengan li'an dalam kitab ini dinamakan kitab li'an kerana kerana seorang lelaki dia akan melaknat diri dia sendiri pada kali kelima selepas persaksian, sama ada jika dia benar ataupun tak benar pada dakwaan dia, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau dia, maknanya kalau dia tak benar, maka laknat itu akan kena pada diri dia. Itu maksud kita li'an. Maka di sini rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari segi bahasa tu kita ada dalam syarak, dalam makna syarak li'an tadi. Kalau kita lihat daripada takrif syar'an, annahu syahadat muakkidat, dia adalah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah kedua suami isteri tadi, dan sumpah itu disertakan dengan laknat, dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil berkaitan dengan li'an ini sabit dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Orang-orang yang melontar pasangan-pasangan mereka dengan zina, maka namanya Allah, dia tidak mempunyai saksi ada kecuali diri mereka. Jadi orang inilah yang suami inilah ataupun isteri ke suami yang menuduh pasangannya macam Allah ataupun menuduh pasangannya berzina, tak ada bukti, 4 saksi tak ada, maka digunakan kaedah li'an, kaedah bersumpah. Kedua-dua pihak macam Allah bersumpah. Suami kena bersumpah, isteri kena bersumpah. Itu yang dimaksudkan dalam perbahasan kitabul li'an ni. Dan dalam sunnah hadis ni banyaklah, insya-Allah kita akan ambil beberapa hadis berkaitan dengan li'an ni. Jadi asalnya bab li'an ni dia termasuk dalam al-qazaf. Ini maksudnya melontar ataupun menuduh orang lain melakukan zina. Cuma isunya di sini ialah kalau sebagai seorang suami, kalau orang lain, misalnya kata orang lain tuduh tak ada orang dia tuduh siapa-siapa melakukan zina, dia kena datangkan 4 orang saksi, tak boleh tidak. Kalau tak datang 4 orang saksi, dia kena had qazaf lah. Sebagai seorang suami, bila dia menuduh isterinya berzina, maka
dia kalau dituduh dia tak ada saksi, dia tak kena had qazaf. Tetapi dengan syarat dia melakukan li'an. Kalau dia tak nak kena qazaf tu, dia kena lakukan li'an lah. Sebab li'an macam Allah lagi dahsyat sebenarnya daripada had qazaf tadi. Had qazaf kita tu 80 kali rotan. Tapi yang ini kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan bersebut laknat pada yang kelima tu, makanya tuan-tuan macam Allah itu lebih dahsyat sebenarnya. Lebih besar dia punya impak dia tadi, tuan-tuan macam Allah. Hikmahnya kita kata di sini, kata ulama, disebut wa in lam ya'ti biha ulai syuhud fa alaihi haddul qadhaf. Kalau suami tadi tidak, ataupun siapa-siapa pun tidak datang, tak nak tak bawa datang bukti, tak bawa datang saksi lah. Bukti dekat sini lah maksudnya saksi, makanya kenalah ke atas mereka 80 kali rotan. 80 kali rotan. Sebab tu sabit dalam ayat Quran, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang yang melontar perempuan-perempuan yang bagus, yang baik sebagai telah berzina, makanya tuan-tuan mati Allah, hendaklah mereka datangkan 4 saksi. Jika mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka sebanyak 80 kali sebatan. Di sini tuan-tuan mati Allah. Jadi seperti mana yang saya katakan, ayat ini dikecualikan pada suami yang melontarkan ataupun menuduh isterinya yang telah berzina. Kalau dia tak mampu bawa 4 orang saksi, makanya tuan-tuan rahmati Allah, dia boleh gunakan kaedah iaitu li'an. Kaedah li'an rahmati Allah untuk nak mengelakkan daripada dia kena 80 kali sebat tadi lah. So dia kena bersumpah sebanyak 4 kali bahawa dia itu dapat apa yang dia cakap itu adalah benar. Apa yang dituduh itu adalah benar. Dan yang kelima, kalau dia salah, kalau dia bercakap menipu atau kalau dia berbohong, makanya tuan-tuan dalam sumpah yang kelima itu dia akan kata bahawa laknat Allah ke atas dia jika dia di kalangan orang-orang yang berdusta. Begitu juga isteri pun kena juga bersumpah. Isteri pun kena bersumpah bahawa apa yang disebutkan ke atasnya tadi adalah dusta. Ada sebanyak 4 kali. Dan yang terakhirnya, yang kelima, dia juga kena bersumpah dan laknat ke atasnya jika dia juga daripada kalangan orang-orang yang berdusta, katakan. Ada. Wallahu a'lam. Ini mati Allah semuanya adalah nak mengelakkan berlanjutan. Berlanjutan dah habis setakat tu. Sebab itu Islam mati Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat menjaga kehormatan semua orang, katakan. Sebab maruah, apabila seorang itu memeluk saja agama, apabila di Islam, asimu minni dima'ahu, maknanya kita kata mereka tadi bila meluk agama Islam, bila dia beragama Islam, darahnya kita kata terjaga, kemudian hartanya terjaga, maruahnya terjaga. Itu dalam Islam. Sebab itu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sebagai orang Islam sepatutnya tuan-tuan mati Allah, jangan sekali dia mengoyakkan ataupun jangan sekali-kali dia merosakkan maruah orang lain. Maruah orang lain mati Allah. Sebab itu dalam Islam telah disebut kecuali jika perlu. Perlu tu maknanya di mahkamah katakan. Mahkamah minta beritahu apa yang berlaku sebenarnya, walaupun benda itu mengaibkan, katakan. Jadi tapi dengan sebab perintah daripada mahkamah untuk menceritakan hal sebenar, maka di situ ada klausa ataupun ada ruang untuk dia menceritakan perihal buruk maruah orang macam Allah jika diminta di mahkamah. Jika tidak ada. Wallahu a'lam. Itu yang disebut, kita sebut perbincangan kita pada muqaddimah kitabul li'an. Kita lihat hadis yang pertama, apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi kepada hadis Nabi,
Nabi dalam, seingat saya wallahu a'lam, sepanjang saya belajar apa kitab hadis, kitab fiqh nama Allah, saya tak jumpa apa ni, ialah tak ada daripada start zaman Nabi setakat yang saya tahulah wallahu a'lam, belum ada lagi orang yang disabitkan kesalahan dengan 4 orang saksi zina, ya tengok. Yang ada ialah pengakuan diri sendiri mengaku berzina, tapi 4 orang saksi ni ada cuba nak buat 4 orang saksi tapi tak cukup, kena rotan lah 80 kali, ya tu. Sebab susah, ya tu kan. Kalau 4 orang yang saksi ni, kata dia kena tengok clear, kata, dan semua jawapan mesti sama. Dan kita kata di soal jawab tu individual, tak boleh serentak, kata kan. Apa yang disebut A, B, C, D, kena semua sama, kata kan. Jadi di situ tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ialah pihak mahkamah ataupun pihak yang bertanggungjawab adalah cara macam mana nak mengatasi. Andai kata mereka berpakat, keempat-empat orang berpakat, tapi mahkamah ataupun pihak wajib pasti ada cara macam mana nak membuat mereka rasa ragu dan sebagainya. Ada tekanan ke dalam aspek yang ialah dalam fiqh, dalam bab qada itu ada apa ni, perkara-perkara yang dipanggil memberi tekanan kepada ni untuk dia menyatakan kebenaran, ya kan, untuk menyatakan hal yang sebenar. Wallahu a'lam. Jadi itu ada dalam kehakiman yang dibenarkan, wallahu a'lam. Jadi kita kata memang sukar untuk nak mensabitkan seorang itu dengan 4 orang apa ni saksi. Tapi adakah hari ni kalau apa ni video boleh mengambil tempat 4 orang saksi? Kat sini nama Allah Subhanahu wa taala 4 orang ataupun 4 video itu belum lagi diterima, tidak diterima lagi sebagai saksi yang sekunder ataupun saksi yang apa ni, yang utama. Dia sampingan ataupun menguatkan. Dalam Islam dia tidak dianggap sebagai apa ni saksi utama lah untuk video. Video zaman sekarang macam Allah pun boleh edit, tak lagi meragukan. Jadi sebab itu bukan mudah untuk sabitkan seorang itu dengan kes zina, katakan. Ada susah, katakan. Memang susah. Tetapi hukuman tu kena ada. Ada. Alhamdulillah kita kata dalam Islam memang ada hukuman tersebut untuk apa ni dilaksanakan jika ia benar-benar ada berlaku dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan Allah, sebab itu Islam ini nak menjaga maruah. Ada antaranya nak menjaga maruah orang, kata. Maruah sesama Islam, maruah kaum wanita. Tidak mudah untuk seorang itu melontarkan kata-kata zina ataupun menuduh zina tadi kepada seorang wanita, seorang perempuan, ataupun kepada seorang lelaki, kata. Dan sewaktu dengan kita lihat hadis yang pertama, hadis yang bilangannya hadis mana disebut tadi 329. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna fulana ibn fulan. Saya bacakan terjemahan saja. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa seorang lelaki disebutlah fulan bin fulan. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pandangan kamu jika salah seorang mendapati isterinya telah melakukan hubungan dengan orang lain ataupun telah berzina? Macam mana kami nak buat? Macam mana dia nak buat? In takallama bin amrin azim. Kalau dia nak bercakap, dia nak menuduh, nak bercakap isterinya buat ni sian-sian, maka ucapan dia tadi itu satu benda yang tuduhan, dia katakan qazaf besar, dia katakan bukan benda kecil. Wa in sakata ala mithl dhalik. Kalau apa dia, kita kata tak apa ni, kalau dia diam, maka dia juga diam untuk perkara yang besar, benda yang depan-depan, benda maksiat apa semua, dia diam pun tak guna, tak boleh juga, katakan, sebab benda ni benda besar, katakan. Jadi dia
Maka Nabi SAW ketika itu lepas dengar pertanyaan daripada lelaki tersebut, Nabi pun diam sekejap. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu. Nabi tak jawab terus, Nabi diam. Falamma kana ba'da dhalika atahu faqala. Kemudian tak lama lepas tu Nabi pun mendatanginya. Innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi fa anzalallahu azza wa jalla haula'i al-ayat fi surah an-nur. Nabi pun membacakan, Nabi kata, oleh kerana itu Allah telah dia kata, setelah itu orang tersebut mendatangi lagi Nabi SAW dan mengatakan, sesungguhnya permasalahan yang aku tanyakan kepadamu tadi telah menimpa diriku. Lelaki itu datang lagi kepada Nabi, dia kata, apa yang aku beritahu tu telah berlaku atas diriku sendiri. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak ayat dalam surah An-Nur yang berbunyi, antaranya ialah ayat yang kita bacakan awal tadi, walladzina yarmuna azwajahum, iaitu orang-orang yang menuduh isteri mereka melakukan perbuatan zina. Surah An-Nur ayat 6 tu. Fatalahunnal ayat, Nabi pun baca ayatnya, Nabi pun beri peringatan, memberi peringatan, beri nasihat, memberi peringatan, dan Nabi beritahukan padanya bahawa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Maknanya kalau dia tuduh tadi, kita kata dia kena had qazaf itu lebih ringan daripada kena azab di akhirat, dengan sebab dia bersumpah li'an dan sebagainya, katakan. Faqala la walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyya ma kadzabtu 'alaiha. Kata lelaki ni, ya Allah, ya Rasulullah, tak, aku tidak berdusta, apa yang aku sebutkan itu adalah benar. Dia bertegas apa yang disebut itu adalah benar. Summa da'aha, lalu Nabi pun panggil hak isteri pula. Nabi panggil isteri yang lelaki tersebut, dan Nabi pun bagi nasihat. Nabi beritahu dia bahawa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Faqala la walladhi ba'athaka bil haqq innahu lakadzib. Demi Allah, ataupun ya Rasulullah, tidak, aku tak melakukannya, dan demi yang telah membangkitkan ataupun telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, sesungguhnya suami aku itu berdusta. Suami aku berdusta. Fabada'a birrajul, maka dia, Nabi pun memulakan dengan lelaki itu, yang lelaki. Nabi mulai dari orang tersebut. Orang tersebut lantas memberikan kesaksian atas nama Allah sebanyak 4 kali bahawa dirinya adalah orang-orang yang benar. Dan yang kelima adalah bahawa laknat Allah menimpa dirinya sekiranya dia berdusta. Itu dalam hadis Nabi. Kemudian Nabi SAW berikutnya adalah sang isteri pula. Summa thanna bil mar'ati, lalu berikutnya adalah wanita yang isterinya pula. Wanita tersebut lantas bersaksi dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahawa suaminya telah berdusta ke atasnya. Yang kelima adalah bahawa dirinya akan mendapat kemurkaan Allah jika ternyata suaminya lah yang benar. Setelah itu Nabi menceraikan pasangan suami isteri tersebut. Allah mengetahui bahawa salah satu dari antara kalian telah berdusta. Apakah ada di antara kalian yang hendak bertaubat? Nabi sebut lagi, sekali lagi, nak bertaubat tak? Kata Nabi SAW sebanyak 3 kali. Kata ada, ialah kita kata mesti antara dua tu ada yang benar, ada yang berdusta. Antara suami dengan isteri tu ada yang berdusta, ada yang benar. Maka Nabi peringatkan sekali lagi. Selepas Nabi dah ceraikan kedua-duanya, Nabi dah fasahkan, makanya tuan-tuan macam Allah, Nabi peringatkan lagi, dia tak, dia kalangan kamu berdua yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, dia kata Allah mengetahui bahawa salah satu dari antara kalian telah berdusta. Adakah ada di antara kalian yang hendak bertaubat? Kata Nabi SAW kata sebanyak 3 kali. Dalam lafaz yang lain dikatakan engkau tidak boleh bersamanya untuk selama-lamanya, kata.
Tadi bila Nabi dah pisahkan tu, dia bukan macam talak biasa. Hak ni bila terus talak bain terus, tak boleh nikah dah lepas tu. Tidak boleh bersama dah, sebab dah difasahkan. Difasahkan. Bila fasah, dia kita kata maknanya di situ tidak ada berlaku rujuk. Mana habis katakan, wahai Rasulullah. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan mas kahwinku? Tanya orang tersebut. Nabi menjawab, mas kahwin itu tidak lagi menjadi milikmu. Jika memang kamu benar, maka mas kahwin itu adalah sebagai ganti engkau kerana telah menggaulinya sebelum ni. Namun jika engkau berdusta, maka amat sangat tidak mungkin harta itu akan kembali kepadamu darinya. Wallahu a'lam. Itu kita kata apa yang berlaku. Tadi kita kata dalam laman sosial dihebahkan ada satu majlis nikah, dengan akad nikahnya maharnya sampai 22,000 kata. Kisahnya itu betul wallahu a'lam, tapi dekat dalam laman sosial. Tapi dan lepas dah setuju nikahnya tadi, akad nikahnya tu, macam Allah dah selesai akad nikah, suaminya terus ceraikan dengan talak 3. Allah, macam-macam hal keadaan sekarang, macam-macam keadaan sekarang, hal sekarang ni kata nak mengaibkan perempuan ataupun nak mempersusahkan pernikahan suami isteri tadi, tuan-tuan mati Allah, wallahu a'lam bissawab katakan. Jadi kita kata kadang-kadang daripada situlah menyebabkan ada orang yang melakukan zina dan sebagainya, sebab nak kahwin pun susah kata. Tengok ada setengah negara kadang-kadang dia nak mengelakkan zina itu berlaku, kahwin tu bagi free. Maknanya kerajaan yang tanggung pula. Kerajaan yang tanggung untuk seorang itu bernikah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, ini kes lain. Kita kata kes li'an. Li'an ini kita banyak berlaku dalam masyarakat kita, tetapi tidak sampai tahap bersumpah li'an. Mungkin ada bersumpah li'an, tapi ada saja kes-kes yang makna suami menuduh isterinya melakukan zina dan sebagainya. Tapi tidak boleh nak kalau dimasuk pun dalam mahkamah cuma kita kata mahkamah syariah lah khususnya, hanya boleh menghukumkan beberapa kali beberapa hukuman saja yang dibenarkan oleh mahkamah syariah, tetapi tetap dinyatakan, hanya dinyatakan saja kalau dalam Islam mereka akan dikenakan had qazaf kerana menuduh zina tadi. Jadi kita kata itu saja yang mampu mahkamah syariah nyatakan dekat dalam mahkamah tadi. Kita cuma pelaksanaan itu tidak ada, cuma menyatakan saja jika dalam Islam, tapi yang dilaksanakan hanyalah seperti mana yang termaktub. Tak silap saya 3,000 ke 5,000 dia denda dia berapa je? 3,000 3 kali 3 sebat ke 5,000 ke berapa kali berapa bulan penjara. Saya tak ingat dia punya pilihan yang ada tu. Tak. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahanlah satu ketika besok dapatlah kita katakan mahkamah syariah melaksanakan betul kita katakan undang-undang syariat yang telah ditetapkan ataupun yang telah disebut dalam Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sabit memang telah jelas dalam dalam hadis ini, wallahu a'lam. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Yang pertama sekali, hadis ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum li'an dan sifat li'an tu macam mana cara. Maknanya seorang suami menuduh isterinya melakukan zina dan dia tidak ada bukti, dia tidak ada saksi. Kalau dia tak ada saksi, maka dia kena had, dia kena hudud. Hududnya iaitu 80 kali sebat.
Tetapi untuk nak mengelakkan dia tadi, seperti mana saya sebut awal-awal tadi, maka suami tadi dia kena datang 4 orang saksi. Empat kali sumpah dengan nama Allah bahawa apa yang disebut itu adalah benar. Dan yang kelimanya, laknat Allah ke atasnya jika dia di kalangan orang-orang yang berdusta. Bagi isteri pula, dia kena juga bersaksi dan bersumpah dengan nama Allah bahawa apa yang diucapkan oleh suaminya tadi adalah dusta. Dan yang kelima, maka murka Allah atau laknat Allah ke atasnya jika apa yang disebut oleh suaminya itu adalah benar. Maka dengan sebab itu, bila dia buat demikian, maka terlepaslah dia daripada hukuman hudud 80 kali sebat. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kedua-dua lelaki ni, ataupun kedua-dua suami isteri ni, makna suami dan isteri, bahawa hukuman dunia lebih ringan, iaitu hukuman qazaf tadi itu lebih ringan daripada hukuman akhirat. Kalau dia dah terima hukuman dekat dunia, maka selamat dia daripada hukuman dekat akhirat. Dia tuduh orang zina, misal kata, dia tuduh orang melakukan liwat ke atas waktu dengannya, mati Allah, maka kita kata dia kalau dia tak ada saksi, memang kena dia, kalau dia dikenakan hukuman qazaf 80 kali sebat, katakan, maka selamatlah dia dekat akhirat. Jika tidak, mati Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita kata azab Allah di akhirat lebih pedih, lebih dahsyat, katakan. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua daripada hadis ini kita lihat li'an itu sempurna dengan syarat-syaratnya. Bainahuma bisyuruti, maknanya ada dia syaratnya, antaranya ialah yang disebutkan dalam kitab ini, dia kata furriqa bainahuma firaqun mu'abbadun la tahilu lahu walau ba'da azwaj. Maknanya selepas dah dipisahkan dengan sebab li'an ni tadi, dipisahkan suami isteri tadi dengan perpisahan yang selama-lamanya. Dia bukannya kita kata macam lepas talak 3, kalau suami isterinya tadi kahwin lain, lepas tu diceraikan, dia boleh kahwin balik dengan isterinya, tak ada. Walaupun dia kahwin dengan orang lain ke, lepas tu kita tak boleh dah suaminya berkahwin semula dengan isteri, bekas isterinya tadi, kalau jika ianya disebabkan oleh li'an, yang disebabkan oleh li'an. Wallahu a'lam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi memperingatkan tadilah, seperti mana yang saya katakan tadi, yu'az kullu min az-zawjaini inda iradati al-yamin la'allahu yarji' in kana kadiban. Diperingatkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, tentang kita kata dosanya berdusta, katakan. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi, Nabi panggil, Nabi beri nasihat dulu, Nabi peringatkan dahulu. Nabi katakan bahawa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat, supaya mereka ini takut untuk nak mengutarakan ataupun membuat li'an tadi, katakan. Wallahu a'lam. Wa kadzalika ba'da tamami li'an, begitu bukan setakat sebelum, bahkan selepas dia ucapkan kata-kata li'an, Nabi sekali lagi mengingatkan, ada tak di antara kamu berdua ni yang nak bertaubat, yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada, tapi dua-dua masih lagi dalam hati Allah bertegas apa yang diucapkan ataupun diucapkannya adalah benar, dan si isteri tetap menyatakan bahawa yang diucapkan oleh suaminya itu adalah dusta. Jadi tak ada jalan, dia terpulang lah, katakan. Dah diperingatkan, dah kata ada nak tanya nak bertaubat, tak ada yang kata nak, dua-duanya tetap bertegas, katakan. Maka tanggung dia menanggunglah apa akibatnya yang dia akan terima selepas itu, sama ada di dunia ataupun di akhirat, hasil daripada perbuatan mereka sendiri. Dan yang keempat, dia katakan
Di sini rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, seorang lelaki dulu kena bersumpah ataupun kena menyatakan apa yang didakwakan tadi. Sebanyak dengan nama Allah dia kena sebutlah sebanyak 4 kali, dan kemudiannya diikuti dengan yang kelima, sumpah laknat. Selepas dah suami buat, barulah isteri. Itu kaifiah dia. Itu tata cara dia, katakan. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, seorang suami tidak boleh, maknanya tidak ada hak untuk meminta yang dipanggil duit mahar yang telah diberikan kepada isteri sejurus selepas, maknanya kalau duit mahar tu dah diberi, dia tak boleh dah minta balik duit mahar tersebut yang dah diberi. Mahar yang diberi tak boleh dituntut balik jika telah melakukan hubungan, maknanya telah berlakunya hubungan suami isteri tadi sebelum tu. Kalau kita kata tak berlaku lagi, tidak ada berlaku pun hubungan suami isteri itu, maka si suami tadi masih lagi ada hak untuk mendapatkan maharnya, untuk mendapatkan maharnya. Wallahu a'lam. Walau kana furqa min al-li'an, katakan anna zawja la yarji' bi syai'in min sadaqihi ba'da ad-dukhul walau kana furqa min li'an, katakan. Jadi memang makruf macam Allah, kalau berlakunya perceraian suami isteri, kata suami tidak ada hak untuk mendapatkan kembali duit mahar yang telah diberikan, kecuali tuan macam Allah jika dia belum sempat melakukan apa-apa hubungan dengan isterinya tadi. Kalau dah lepas melakukan hubungan, dia minta balik tak dapat, tak boleh dah. Maknanya itu sebagai gantian kepada apa yang telah berlaku. Baik. Yang seterusnya tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Li'an ini, kita kena ingat, li'an ini hanya terkhusus pada pasangan suami isteri. Kalau bukan pasangan suami isteri, tuduhan berlaku tak ada saksi, kena rotan 80 kali. Dia tak ada pergi kepada li'an. Janganlah kata orang tuduh dia, orang menuduh dia sebagai orang menuduh dia sebagai berzina dan sebagainya, dia minta orang tu bersumpah. Apa yang dibuat tu. Tak. Kalau tuduh dia li'an, memang orang yang menuduh itu kena datangkan saksi, katakan. Bukan yang yang dituduh tu kena datangkan bukti ke yang dia tak buat, tak. Yang menuduh kena datangkan bukti. Hari ni kadang-kadang terbalik. Bila kita kata yang dituduh kena datangkan bukti yang dia tak buat. Patutnya yang menuduh itu, yang menuduh al-mudda'i, al-bayyinah 'ala al-mudda'i. Orang yang menuduh itulah sepatutnya kena datangkan bukti, katakan. Wallahu a'lam. Yang seterusnya, katakan, hadis masalah ini kata ulama dikhususkan dalam hadis ni. Kalau kita lihat dalam lafaz hadis tu, kalau lelaki disebut laknat, kalau perempuan disebut kemurkaan. Lelaki disebut dengan laknat, adapun untuk perempuan disebut sebagai al-ghadab. Al-ghadab ni maknanya kemurkaan. Laknat lah. Kalau murka. Kenapa? Sebab li'idhami dhanbi binisbati ilaiha. Maka sebagai seorang perempuan, makna ghadab ni tuan-tuan, dia, kita kata ulama, dia lebih besar daripada laknat. Dikata di sini, qala al-ulama واختصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. Kerana dosa yang ada tu lebih dahsyat besarnya, katakan. Sebab itu digunakan al-ghadab, murka Allah Subhanahu wa taala. Ala taqdir hukum, andai kata berlaku. Berlaku. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau ikutkan adab ini, maknanya dalam hadis ini,
Yang kelima, lelaki tadi akan mendoa laknat, akan bersumpah dan laknat ke atas diri dia, laknat Allah ke atas dirinya jika dia di kalangan orang-orang yang berdusta. Adapun si isteri akan kata yang kelima, maknanya dia akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala andai apa yang suaminya sebut tadi ataupun andai yang disebut oleh suaminya itu adalah benar, ya kan. Jadi ini tuan-tuan mati Allah, wallahu a'lam. Apa ni beberapa perkara yang kita boleh ambil daripada hadis yang pertama kita. Hadis yang kedua, kita lihat hadis yang kedua. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan rama imra'atahu wantafa min waladiha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين متلعنين. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa seorang lelaki telah melontar ataupun telah menuduh isterinya berzina, lalu dia menafikan anak itu adalah anak dia. Dia menafikan pada zaman Nabi SAW. Dia kata wantafa min waladiha fi zaman Rasulullah SAW. Maknanya dia kata ni bukan anak dia. Bila dia kata itu bukan anak dia, maka dia secara tak langsung telah menuduh isterinya berzina. Fa amarahuma Rasulullah SAW. Nabi pun menyuruh kedua-duanya untuk berli'an. Berli'an dan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi meletakkan hukum anak itu di bawah isteri, maknanya di bawah jagaan isteri, bukan pada suami. Dan Nabi pun memisahkan kedua-duanya dengan perceraian yang selama-lamanya. Wallahu a'lam. Jadi hadis yang kedua ni sabit juga, telah sabit dalam hadis ni hukum li'an apabila seorang suami menuduh isterinya berzina dan isterinya menafikan. Kalau kata suaminya menuduh, isterinya mengaku, settle. Tak ada masalah dah. Maka isterinya tadi yang akan dijatuhkan hukuman, kita kata bagi seorang yang berkahwin yang berzina, katakan, maka direjam sampai mati, katakan. Sebabkan dia berzina. Pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan itu kita kata direjam, katakan, direjam dia kerana zina. Dia beza kalau orang tu mengaku dengan membuat pengakuan dengan orang itu tidak mengaku tapi disabitkan dengan saksi. Dalam Islam nama Allah Subhanahu wa taala, kalau disabitkan dengan saksi, masa kata tengah dilaksanakan hukuman itu, dia lari, dia kena ditangkap semula. Berbanding dengan orang perempuan, orang yang ditangkap dengan mengaku, maknanya dia mengaku dia buat, katakan. Di situ tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau misal kata tengah direjam tadi dia lari, maka lepas tu dia tidaklah, kalau dia lari maknanya tak ditangkap semula, katakan. Tapi wallahu a'lam, itu ada perbahasan yang panjang dalam bab tu, dalam bab hudud lah. Nanti kita akan lihat nanti dalam bab hudud sekali lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini juga menyatakan bahawa apabila seorang suami menafikan anak itu anak dia, kata, maka anak tadi hendaklah dinisbahkan kepada ibunya, kata. Hendaklah dinisbahkan kepada si isteri, kata. Wallahu a'lam. Sara mansuban ila ummihi faqat, maknanya perlu dinasabkan kepada ibunya sahaja, katakan. Wallahu a'lam. Sebab suaminya menafikan. Suaminya menafikan. Tapi kita kata kena tengok balik dalam kita kat Malaysia ni bagaimana, katakan. Adakah boleh dibinkan kepada siapa? Anak tadi dibinkan kepada siapa? Suami dah menolak, tak nak jangan, dia tak mengaku anak dia. Jadi anak tu nak dibinkan kepada siapa? Wallahu a'lam.
ada perbincangan, ada saya tak ingat, ada satu, seingat saya ada satu perbincangan khusus berkaitan dengan nama anak tadi dibinkan kepada siapa dalam kajian di Malaysia lah khususnya, nama Allah. Sebab kalau anak ni tadi dibinkan kepada ibunya, maka menjadi satu, dia akan menjadi bahan cacian kalau orang tahu, kenapa dia ni dibinkan kepada mak dia. Jadi dia akan jadi satu fitnah pula kepada si anak tadi ketika dia membesar, katakan. Sedangkan kesilapan itu berlaku pada sama ada pada kita kata pada ibunya sendiri ke ataupun sebagainya, wallahu alam. Tapi di sini tuan-tuan, sebab itu ada perbincangan lanjut masalah nisbah anak tadi, katakan dibinkan kepada siapa. Dibinkan siapa. Kalau kita kata memang, kalau kata seorang anak itu, kalau ikutkan dalam apa yang disebutkan sini, ialah dibinkan kepada ibunya lah. Dibinkan, dinasbahkan kepada ibunya. Wallah, tapi itu seperti mana saya kata tadi, ada perbincangan lanjut. Kalau ada masa nanti saya cuba bawa, datangkan perbincangan yang telah, kajian yang telah dibuat oleh majlis fatwa berkaitan dengan bin. Dia dipanggil, kalau istilahnya dia kata anak sah taraf, ada anak tak sah taraf. Itu satu hal yang yang lagi satulah dia, dan benda ni termasuk dalam anak sah taraf ke ataupun tidak sah taraf, ya kan. Maka di situ boleh, daripada bila anak sah taraf boleh boleh dibinkan, anak tak sah taraf macam mana, katakan dia ada perbahasan dia. Nanti kalau ada kelapangan nanti saya cuba dapatkan dan saya cuba terangkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Kemudiannya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di sini seorang suami jika dia mendapati anak itu anak orang lain, dia berhak untuk menafikan. Dia berhak untuk menafikan anak ni anak orang lain, iaitu bukan anak dia. Maka dia kena sumpah laknat. Dia kena sumpah laknat. Wallahu a'lam. Dan kat sini kita kata sebaik-baiknya lah kita menjaga wanita itu, maka jangan memberikan ruang pada lelaki-lelaki untuk nak menunjukkan ataupun untuk nak menzahirkan was-wasnya, katakan. Lagi-lagi lah kita kata kecemburuan itu yang berlaku di antara suami dan isteri, katakan. Hari ni cemburu sikit je, katakan dah tuduh isterinya berzina, ataupun suami isteri pun sama juga, telah cemburu sikit je dah ini. Jadi kecemburuan itu kadang-kadang boleh membawa kepada, jika berlebihan, jika berlebihan. Cemburu tu benda yang harus kena ada pada pasangan suami isteri, tetapi mati Allah bukan berlebihan, katakan. Antara isteri-isteri Nabi pun cemburu antara satu sama lain. Aisyah radhiyallahu anha cemburu bila Nabi SAW selalu memuji kita kata Khadijah radhiyallahu anha, dan Nabi tahu bila Aisyah cemburu. Dan ada perkataan yang saya tak ingat, Aisyah bila dia cemburu dia akan sebut nama benda lain. Ada termasuk dalam hadis Nabi SAW, panggilan yang dipanggil kepada Nabi SAW jika dia cemburu. Tapi Nabi tahulah, katakan. Jadi maknanya cemburu tu satu perkara yang boleh, katakan, dibenarkan. Cuma masalahnya jangan berlebihan. Jangan cemburu yang kita kata yang melampau, katakan. Akhirnya menyebabkan mati Allah perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dalam bab ini ialah Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki daripada Bani Fazarah, Bani Fazarah, kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi dan dia berkata, inna imra'ati waladat ghulaman aswad, anak aku lahir hitam, gelap. Ada isteri aku kulitnya cerah, aku kulitnya cerah, tapi anak lahir gelap.
hitam. Faqala Nabi SAW, hal lakal ibil? Nabi tanya, kamu ada unta tak? Kata dia, ada. Ada. Qala na'am, ada ya Rasulullah. Qala fama alwanuha? Apa warna-warna unta tu? Qala humrun, makna kemerah-merahan. Merah lah kata. Qala fa hal yakunu fiha min awraq? Ada tak apa ni, kita kata banyak-banyak unta tu, yang di kalangan unta-unta tu ada tak warnanya yang warnanya macam macam warna kelabu sikit, abu-abu gitu, warna lain lah daripada warna merah. Qala ya qala inna fiha lawurqan. Dia kata jawab lelaki tersebut, ya ada ya Rasulullah, ada seekor tu dia warna dia wurqan. Wurqan ni macam tadi dia macam kelabu asap gitu, di antara warna putih dengan warna hitam. Warna hitam dengan putih hitam maknanya kelabu lah, ada. Dia panggil awraq dalam bahasa Arab atau wurqan. Qala fa anna ataha dhalik? Cuba fikir, banyak-banyak unta, tiba-tiba ada seekor warnanya kelabu. Ada. Macam mana boleh ada kelabu? Sedangkan untanya semuanya warna merah. Jawab lelaki tadi, tuan macam Allah, qala asa an yakuna naz'atan irq. Barangkali mungkin ada, jawapan lelaki tu, ya Rasulullah, mungkin adalah kita unta tu keturunan dia yang berwarna warna macam tu, maka lahirnya anaknya macam tu. Ada. So jawab Nabi SAW, wa hadha asa an yakuna naz'irku. Samalah juga macam anakmu ni. Mungkin ada datuk nenek moyang kau, maksud istilah juga itulah. Mungkin ada keturunan kamu atau keturunan isteri kamu yang memang kulitnya gelap, kulitnya hitam, kata. Itu pun Nabi SAW beritahu, katakan. Lepas tu barulah diterima dapat apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. So Bani Fazarah ini dia daripada Bani Ghatfan, yang dia dalam satu kabilah tu dia banyak dalam tu dia ada macam-macam lagi. So Bani Ghatfan ni ataupun daripada Ghatfan ni pula dia panggil apa ni, kabilah Adnaniyah, dan nama lelaki ni adalah Damdam ataupun Damdam ke Dumdumullah alam bin Qatadah. Damdam bin Qatadah. Jadi hadis ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, yang pertama dia kata anna ta'rid bil qadhaf laysa qazafan. Kita kata dia, kita kata ta'rid maknanya pemberitahuan kepada mahkamah peringkat pertama itu, ataupun diberitahu nanti Allah di mahkamah itu belum lagi dipanggil qazaf. Macam kalau dia pergi beritahu mahkamah hari ini, itu belum dipanggil qazaf, maka orang itu belum boleh disabit sebagai hudud qisas. Itu di jumhur sebut begitulah. Kama annahu la yu'addu ghaibah idza jaa mustaftiyan. Begitu juga apa ni, dia tidak dianggap ghibah kalau dia meminta fatwa. Meminta fatwa daripada apa ni, orang alim ke ataupun mufti ke atau sewaktu dengannya, maka dengan pertanyaan dia tadi belum boleh untuk disabitkan kesalahan ataupun belum boleh nak ditentukan sebagai had qazaf. Itu kalau bentuk pertanyaan, kan. Dan yang kedua, benda yang kedua dia kata annal walad yulhiq atau anna walad yulhaq bi abawayhi. Maknanya anak tadi kita kata dia kembali kepada kedua ibu bapanya. Walaupun apa ni, tak sama warna kulit, maknya lain, kulit bapaknya lain, anaknya jadi warna kulit lain. Kata Ibn Daqiq Al-Aid, hadis ni dalil bahawa
perbezaan warna di antara warna kulit bapa dengan anak, bainal ab wal ibn bil bayan wa la tubih al intifa. Perbezaan warna kulit anak tadi tidak tidak membolehkan penafian suami kepada seorang bapa kepada anak dia. Orang Arab ni dia ada satu ilmu yang dipanggil ilmu ni dah, kita kata dah istilahnya tak sampai kepada kita hari ni. Satu ilmu yang mana tuan-tuan mati Allah, bila seorang berjalan dekat atas padang pasir, tapak kaki tu, melalui tapak kaki dia dah tahu dah ni lelaki ke perempuan. Dah. Hebat ilmu ni, orang Arab punya ilmu, katakan. Tapi ilmu ni tak sampai kepada orang Arab yang ada sekarang. Tapi disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, ada sebut, katakan, maknanya orang Arab ni dulu dia tahu tapak kaki, melalui tapak kaki dia tahu dah. Dan ada lagi satu riwayat melihat apabila seorang Arab ni dilalu dekat ada seorang anak dengan bapa dia duduk, dia tahu dah, oh ni melalui tapak kaki adik-beradik ataupun anak beranak. Ilmu tu tak sampai dah. Maknanya kat mana dia hilang tu Allah alam. Allah alam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan cepat nak menafikan keturunan itu ataupun anak itu. Sama ada kita sebagai sebagai kita kata datuknya ke, moyangnya ke, katakan neneknya ke, tengok cucu warna lain. Jadi jangan cepat nak menafikan tu bukan cucu aku. Cucu aku tak ada warna hitam, warna gelap. Jadi ingat balik hadis ni tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita benda ni dalam hadisnya. Ikhtiyar lil ansab wa anna mujarrad ihtimal. Maknanya kita kata kalau setakat meragui kebarangkalian tidak boleh menyebabkan seorang bapa itu menafikan anaknya. Fa innal walad lil firash, kata Nabi SAW, anaknya asalnya anaknya daripada kita hubungan tadilah suami isteri. Itu asal. Lepas tu Nabi kata al waladu lil firash. Siapa yang tidur atau siapa yang tidur dengan isteri dia? Suami dia. Takkan ada orang lain. Jadi lepas tu dipanggil al waladu lil firash. Wa syari' ini kata dalam dan syarak nama Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat kita kata menjaga maruah, katakan. Sebab itu penafian benda-benda macam ni kita katakan perlu dihalang ataupun perlu ditutup dengan segera. Bibit-bibit qazaf ke ataupun tuduhan zina dan sebagainya perlu dihalang lebih supaya tidak berlaku dalam masyarakat, katakan. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini, Nabi SAW telah mengajar kita satu bentuk kiasan. Kias. Dia panggil kiasus syabah. Dalam istilahnya dia panggil kias syabah. Persamaan. Macam tadilah. Unta tu dalam banyak unta ada ada berapa warna, ada warna apa? Ada merah, merah, semua warna merah. Dalam banyak tu ada tak warna lain? Ada, katakan. Jadi samalah macam anak kamu. So itu dipanggil kiasus syabah. Dia panggil kias syabah, makna kias dalam aspek kita katakan kesamaan itu, hampir sama, katakan konsepnya, kata. Hampir sama konsepnya. Bila mana jawapan penternak unta tadi kata ataupun bapanya tadi, jawapan dia kata mungkinlah ada keturunan unta tu yang kulitnya ataupun bulunya warna kelabu asap, katakan. Maka hasilnya anak ni. Maka Nabi daripada situ jawapan itu Nabi gunakan jawapan itu untuk berikan kepada kepada si bapanya atau suami tadi, mungkin juga anak kamu ni dulu ataupun keturunan kamu dulu ada yang kulitnya hitam. Jadi kat situ ada persamaan.
Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat Nabi SAW memberi penjelasan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga hilang rasa syak wasangka, hingga hilang rasa kesangsian itu tuan-tuan mati Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu dia 3 hadis dalam bab ni tuan-tuan mati Allah. Kebetulan lepas ni tuan-tuan mati Allah kita akan lihat topik berkaitan dengan nasab. Nanti kalau akan datang, kuliah depan akan datang, kita akan bincang masalah di Malaysia kita, khususnya fatwa-fatwa yang ada berkaitan dengan nasab tadi, keturunan. Anak sah taraf dengan anak tak sah taraf. Sebab saya pernah terbaca sebelum ni sekadar untuk kita kata tajuk yang akan datang. Sebab seingat saya dia katakan dia tetap minimum 6 bulan untuk kandungan, satu-satu kandungan itu dinisbahkan kepada bapanya. Tak cukup 6 bulan, tak boleh nisbahkan kepada bapanya yang dah berkahwin dengan dah berkahwin dengan isteri. Contoh katakan, kalau misal kata dia berkahwin, hasil daripada dia berzina, dah mengandung 2 bulan kan, kemudian baru dia kahwin, katakan disebabkan hasil hubungan yang zina tadi, anaknya lahir. So nak dibinkan kepada siapa? Sebab anak tadi ialah hasil daripada zina. Bapaknya kahwin, bila maknya dengan bapaknya kahwin selepas 2 bulan dia maknya mengandung. Ialah tentulah yang suaminya itulah yang melakukan hubungan tadi tu dengan isterinya, dengan sebelum berkahwin. Jadi persoalan kat sini, anak ni tu dianggap sah taraf ke tak sah taraf? Sebab dia ada isu dalam ada satu masalah baru ni. Ada satu isu dia katakan bapaknya dah meninggal dunia, dia ada adik lelaki. Adik lelaki dia tu hasil daripada hubungan suami isteri lah, yang bapaknya yang betul lah selepas nikah. Tapi adik lelakinya tadi boleh tak jadi wali kepada dia? Maka dia tanya soalan, boleh tak boleh? Jadi di perbahasannya tadi dibangkitkan. Kenapa dibangkitkan? Sebab dia dapat tahu bahawa dia tadi adalah hasil daripada hubungan hubungan tidak sah, dia katakan. Mana dia, ibu bapa dia berkahwin 2 bulan selepas perempuan tadi ataupun ibunya mengandung. Jadi dikira cukup tak 6 bulan? Bila lahir? Bila kahwin? Bila lahir? Kira-kira cukup 6 bulan 15 hari macam tu. Bila cukup 6 bulan 15 hari, maknanya lebih daripada 6 bulan, barulah diletakkan anak itu sebagai sah taraf. Itu ada perbahasan lah. Ada perbahasan. Jadi kita kata, tapi bagaimana pula yang anak tak sah taraf tadi, yang diistilahkan lahirnya selepas pernikahan, anaknya tadi lahir sebelum cukup 6 bulan. Nak dibinkan kepada siapa? Adakah dibinkan kepada ibunya ataupun dibinkan pada siapa? Jadi kalau dibinkan kepada ibunya, masyarakat kita hari ini mengatakan itulah, kalau dapati bahawa seorang tu apa pasal kau binkan kepada mak kau, katakan mesti ada apa-apa. Dia dah jadi satu fitnah dalam masyarakat, kita katakan. Masyarakat. Maksudnya di sekolah ke, maka anak-anak tadi akan diejek dan sebagainya, katakan. Jadi nanti kita akan datang, saya cuba dapatkan fatwa yang ada, perbincangan dalam majlis fatwa berkaitan dengan perkara tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat itu saja macam Allah yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit dapat memberikan maklumat tambahan kepada tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.